Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai kawan-kawan, bertemu kita dalam rancangan Syoknya Sains dalam TV PSS Sekolah Kebangsaan Sungai Kelambu, Banting, Kuala Langat, Selangor. Pada episod kali ini, anda akan ditemani oleh saya, Mia Maisara binti Nur Haizam, untuk bersama-sama meneroka ekosistem terumbu karang. Tahukah kawan-kawan, terumbu karang adalah ekosistem bawah air yang terdiri daripada koleksi haiwan karang yang membentuk struktur kalsium karbonat atau batu kapur. Ekosistem terumbu karang adalah habitat untuk pelbagai haiwan laut dan merupakan penjaga biodiversiti di lautan. Istilah terumbu karang adalah gabungan dua perkataan, iaitu terumbu karang dan karang. Terumbu adalah struktur kalsium karbonat CaCO3 yang dihasilkan oleh karang, manakala karang adalah sekumpulan haiwan. Ekosistem terumbu karang biasanya terbentuk di kawasan pantai atau perairan yang masih ditembusi oleh cahaya matahari, iaitu kira-kira 50 meter di bawah paras laut. Kawan-kawan, tahukah kamu jenis-jenis terumbu karang? Ya, terdapat pelbagai jenis terumbu karang yang berada di perairan Malaysia. Antaranya ialah terumbu jenis jamur, terumbu jenis bahar, terumbu jenis payungan, terumbu jenis polip bintang, polip cengkeh, terumbu jenis seru jakul dan sebagainya. Rata-rata terumbu karang masih boleh dijumpai di kedalaman 3 hingga 15 meter dari dasar laut. Ekosistem terumbu karang sangat penting untuk dikekalkan kerana setiap spesies berinteraksi dalam satu sistem rantaian yang bergantung antara satu sama lain. Namun, ada yang masih tidak menyedari ketika ini sedang berlakunya kelunturan terumbu karang atau bahasa mudahnya terumbu karang mati dengan perlahan-lahan. Pelbagai faktor terjadinya fenomena ini. Yang paling signifikan, ia berlaku disebabkan peningkatan suhu dan keasidan air laut yang mendorong kepada berlakunya fenomena ini. Kawan-kawan, cuba bincangkan apakah yang akan berlaku sekiranya tiada usaha pemeliharaan dan pemeliharaan hidupan? Episod kali ini, TV PSS SK Sungai Kelambu menampilkan aktivis pemeliharaan hutan paya bakau, penyu dan marin. Beliau juga merupakan penulis modul pendidikan alam sekitar, pemerhati burung dan jurugambar flora dan fauna. Hasil fotografi beliau dipamerkan dalam hasil fotografi flora dan fauna di Selangor, Melaka dan Terengganu dari tahun 2016 sehingga 2020. Jom kita berkenalan dengan Encik Hashimi bin Ismail, penolong pengarah program rendah Unit Pusat Co-Kurikulum Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Berikut merupakan biodata penceramah Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Beliau adalah Encik Hashimi bin Ismail dari Pusat Co-Kurikulum Negeri Terengganu, Kuala Berang, Terengganu. Beliau merupakan aktivis pemeliharaan hutan paya bakau, penyu dan juga marin. Beliau penulis model pendidikan alam sekitar, pemerhati burung, fotografi, flora dan juga fauna. Beliau juga merupakan ketua panel sekolah penilai Sekolah Lestari Anugerah Alam Sekitar, iaitu SLAAS/2020 hingga 2022 peringkat negeri Terengganu.
Beliau turut menghasilkan pameran fotografi koleksi peribadi haiwan marin Malaysia pada 12 dan 13 Mac 2022 di Tanjung Tuan, Melaka sempena Raptor Watch 2022. Pendidikan. Pada 1992 hingga 1993, Diploma Perikanan di UPM. Pada 1993 hingga 1997, Bachelor Sains Samudera di UPM. Pada 2005, Diploma Pendidikan Pengajian Sains Sekolah Rendah Maktab Perguruan Kuala Terengganu Batu Rakit. Kursus Perguruan Lepas Ijazah 2004. Pengalaman kerja. Pada November 2019 hingga sekarang, beliau adalah penolong pengarah program rendah Unit Pusat Kokurikulum Sektor Pembangunan Murid Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu. Pada Jun 2017 hingga November 2019, beliau adalah guru penolong Sekolah Kebangsaan Menerong PPD Hulu Terengganu. Pada Januari 2017 hingga Jun 2017, beliau adalah guru penolong Sekolah Kebangsaan Dusun PPD Hulu Terengganu. Pada September 2012 hingga Disember 2016, beliau adalah guru penolong Sekolah Kebangsaan Seksyen 1 Bandar Kinrara PPD Petaling Perdana. Pada Jun 2008 hingga September 2012, penolong pengarah Unit Sains Teras Sektor Sains dan Matematik Bahagian Pembangunan Kokurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Pada Januari 2005 hingga Jun 2008, beliau adalah guru penolong Sekolah Kebangsaan Kuala Jengal PPD Dungun. Pada 2003, pembantu penyelidik kontrak Institut Maritim Malaysia iaitu MIMA MIMA Pencemaran Laut Cina Selatan. Pada 2000 hingga 2002, beliau adalah pegawai saintifik kontrak WWF Malaysia Konservasi Terumbu Karang, Hutan Paya Bakau dan juga penyu. Pada 1997 hingga 2000, beliau adalah pembantu penyelidik kontrak di UPM Terengganu. Pencapaian. Pada 2020, beliau jurulatih kanan negeri Pusat Kokurikulum Negeri Terengganu. Pada 2018, anugerah guru inovatif SK Menerong. Pada 2018 juga, anugerah perhargaan khas PPD Pengantarbangsaan kategori individu PPD Hulu Terengganu. Pada 2018, calon ikon guru peringkat kebangsaan Wakil Negeri Terengganu. Pada 2017, calon ikon guru peringkat kebangsaan Wakil Negeri Terengganu. Pada 2016, anugerah pembantu jurulatih cemerlang Pusat Kokurikulum Negeri Selangor. Pada 2015, penerima sulung Petaling Jaya Green Vest atau dikenali sebagai PJ Green Squad Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Pada 2015 juga, anugerah perkhidmatan cemerlang iaitu APC SK Seksyen 1 Bandar Kinrara PPD Petaling Perdana. Pada 2014, calon anugerah guru cemerlang kokurikulum. Pada 2013, anugerah guru proaktif SK Seksyen 1 Bandar Kinrara. Pada 2013 juga, calon anugerah guru cemerlang kokurikulum. Pada 2009, anugerah perkhidmatan cemerlang iaitu APC Bahagian Pembangunan Kokurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Pada 2007, Pinggan Am Pertahanan Awam PAP Jabatan Pertahanan Awam Malaysia. Pada 2005, Anugerah Pelatih Terbaik Akademik, Anugerah Pelatih Terbaik Praktikum atau Anugerah Pelatih Terbaik Keseluruhan Kursus Pengurusan Lepas Ijazah Ambilan 2004 Maktab Perguruan Kuala Terengganu Batu Rakit. Ayuh kita teroka ekosistem terumbu karang bersama tetamu kita, Encik Hashimi bin Ismail, berkaitan ekosistem terumbu karang yang diancam kepupusan dan keadaannya semakin membimbangkan. Jom kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, pada kali ini kita akan berkongsi
sedikit mengenai apa yang dikatakan sebagai terumbu karang. Semoga perkongsian ilmiah ini dapat memberikan serba sedikit mengenai terumbu karang yang merupakan salah satu daripada ekosistem yang paling terancam di dunia. Malaysia tergolong sebagai salah satu daripada negara-negara berkepelbagaian biologi yang tinggi. Sebagai sebuah negara mega diversity, Malaysia dikurniakan dengan pelbagai ekosistem yang menempatkan flora dan fauna yang sangat pelbagai. Selain daratan, Malaysia juga merupakan negara maritim dan negara pesisir kerana mempunyai persekitaran marin. Persekitaran marin ini kaya dengan khazanah unik seperti ekosistem bakau, kawasan berlumpur, ekosistem rumput laut, ekosistem terumbu karang, lagun dan muara. Perkongsian ilmiah ini akan membincangkan mengenai ekosistem terumbu karang yang mempunyai kepentingannya yang tersendiri, bukan sahaja kepada negara kita Malaysia tetapi juga kepada dunia amnya. Walaupun terumbu karang hanya meliputi kurang daripada 0.1% daripada permukaan bumi, terumbu karang merupakan ekosistem marin yang paling tinggi kepelbagaian biologinya di dunia. Terumbu karang merupakan rumah pada 4,000 spesies ikan karang, 840 spesies karang dan lebih 1 juta spesies haiwan lain. Terumbu karang sangat penting pada manusia kerana 275 juta penduduk tinggal dalam lingkungan 30 km dari kawasan terumbu karang. Lebih 100 buah negara yang termasuk dalamnya adalah negara kita Malaysia mendapat faedah daripada nilai rekreasi yang diperolehi daripada kawasan terumbu karang ini. Terdapat laporan menyatakan bahawa 350 juta manusia mengunjungi kawasan terumbu karang setiap tahun di seluruh dunia. Terumbu karang terbentuk daripada 3 komponen utama iaitu permukaan keras, polip karang dan haiwan karang. Batuan atau sebarang objek keras yang tenggelam boleh membekalkan tempat untuk anak karang ataupun larva karang melekat dan menjadi habitat kepada pelbagai haiwan terumbu karang. Polip karang merupakan haiwan yang sangat kecil dan boleh hidup secara individu atau secara berkoloni yang pada akhirnya akan membentuk terumbu karang. Sementara itu, terdapat jutaan spesies haiwan dan tumbuhan yang berasosiasi dengan terumbu karang dengan banyak yang memainkan peranan dalam mengekalkan kesihatan, fungsi dan keseimbangan terumbu karang itu sendiri. Ahli biologi marin telah mengenal pasti dua jenis karang iaitu karang keras dan karang lembut. Karang keras yang sering dirujuk sebagai karang peminat terumbu menghasilkan kerangka daripada kalsium karbonat, suatu struktur yang sangat keras. Batu-batu karang ini membentuk asas pada terumbu karang dan membekalkan struktur bukaan yang mana lava karang yang terapung di dalam air laut akan mendap dan melekat di dalamnya. Seterusnya, lava-lava ini akan bertukar menjadi polip karang. Polip karang keras bergantung pada alga yang halus yang terdapat di dalam tisu badannya. Alga ini yang dikenali sebagai zooxanthellae membentuk ikatan simbiotik antara kedua-duanya. Polip karang membekalkan zooxanthellae dengan perlindungan, manakala zooxanthellae pula membekalkan makanan kepada karang hasil daripada proses fotosintesis. Sementara itu, karang lembut adalah sangat lembut. Ianya tidak mempunyai struktur keras kalsium karbonat. Karang lembut ini bukanlah peminat terumbu, sebaliknya hidup secara berkoloni dengan teras kulit berdaging untuk perlindungan. Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, terumbu karang dibina oleh polip karang daripada jenis karang keras yang merembeskan kalsium karbonat di bawah badan masing-masing. Kalsium karbonat ini membekalkan asas pada larva karang untuk melekat dan membesar. Sekiranya tidak ada gangguan, terumbu akan terbentuk dari semasa ke semasa lalu membentuk satu ekosistem terumbu karang yang sihat dan meluas. Lain-lain organisma seperti haiwan dan tumbuhan juga membantu dalam menstrukturkan terumbu karang. Berbagai jenis alga, rumpai laut, sponge dan molaska iaitu seperti kima gergasi dan tiram juga berperanan sebagai peminat terumbu. Haiwan-haiwan ini apabila mati juga akan menjadi asas kepada pembinaan karang yang baharu. Majoriti karang peminat terumbu dapat hidup di dalam kawasan air laut dengan air yang panas dengan suhu serendah 23 darjah Celsius dan setinggi 29 darjah Celsius. Air yang jernih, bersih dan cetek. Oleh yang demikian, terumbu karang pada dasarnya dijumpai di kawasan tropika dan subtropika.
Terumbu karang sangat mudah rosak dan sensitif kepada perubahan suhu air laut. Tekanan yang disebabkan oleh perubahan suhu air, kimia air dan lain-lain parameter alam sekitar boleh memberi kesan kepada kesihatan sesebuah terumbu karang. Kadang-kadang boleh menyebabkan kematian karang. Tekanan yang diberikan oleh perubahan-perubahan ini boleh menyebabkan zuzan tile dikeluarkan dari polik karang yang akhirnya menjadikan karang menjadi putih. Dikenali sebagai pemutihan karang ataupun kelunturan karang. Apabila tekanan yang diterima itu hilang, karang boleh hidup kembali. Selain itu, zuzan tile juga memerlukan cahaya matahari untuk membuat makanan melalui proses fotosintesis. Sebelum itu, air laut mestilah bersih dan tidak keruh. Untuk memastikan cahaya matahari diterima oleh zuzan tile itu dan juga oleh kima gergasi yang hidup di kawasan terumbu karang. Terumbu karang boleh dijumpai di kawasan tropika dan subtropika di seluruh dunia, dengan majoritinya di kawasan berdekatan khatulistiwa. Lebih 100 negara mempunyai terumbu karang di perairan masing-masing dan lebih separuh daripada terumbu karang dunia ditemui di 6 negara: Australia, Indonesia, Filipina, Papua Nugini, Fiji dan Maldives. Sebagai sebuah negara yang mempunyai kepegawaian biologi di kawasan terumbu karang yang agak tinggi, perairan Malaysia juga termasuk di dalam kawasan segitiga terumbu karang yang melibatkan beberapa negara lain iaitu Indonesia, Filipina dan beberapa negara kepulauan Pasifik. Di Malaysia, terumbu karang boleh dijumpai di sekeliling pulau-pulau luar pantai, terutamanya di Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan Sarawak serta di beberapa pulau di Kedah, Melaka, Pulau Pinang dan Perak. Walau bagaimanapun, terdapat juga terumbu karang di beberapa tempat di Negeri Sembilan. Pada dasarnya, kawasan terumbu karang yang terkenal di Malaysia adalah di kawasan yang telah digazetkan sebagai taman laut ataupun taman marin. Sebagai contohnya, Taman Laut Negeri Terengganu yang terdiri daripada Pulau Pontian, Pulau Redang, Pulau Laut Tengah, Pulau Kapah dan Pulau Tenggol. Untuk Negeri Pahang, Taman Laut Pulau Tioman. Manakala untuk Negeri Kedah, Taman Laut Pulau Payar. Bagi Negeri Johor, Taman Laut Mersing, dan di Negeri Sabah, Taman Laut Tunku Abdul Rahman, dan yang paling terkenal terumbu karang di kawasan Pulau Mabur dan Pulau Sipadan di Sabah. Karang keras menghasilkan kalsium karbonat di bawah badan yang akhirnya menjadi tempat larva karang melekat dan tumbuh. Pertumbuhan karang ini dari semasa ke semasa akan menarik haiwan-haiwan lain untuk menjadikan terumbu karang ini sebagai tempat tinggal. Lebih 25% daripada haiwan marin boleh dijumpai di kawasan terumbu karang, dengan setiap satunya memainkan peranan yang unik dalam memastikan pertumbuhan ekosistem terumbu karang yang sihat. Banyak jenis karang keras melepaskan telur dan sperma ke dalam laut secara serentak, terutamanya pada waktu malam. Pelepasan telur dan sperma ini dilakukan pada hari tertentu pada masa yang tertentu semasa proses peneluran karang secara serentak. Telur akan disenyawakan oleh sperma yang akhirnya berkembang menjadi larva karang. Larva-larva ini pada mulanya tertarik pada cahaya, jadi mereka berenang ke permukaan di mana mereka boleh dihanyutkan bersama arus laut selama berhari-hari atau berminggu-minggu sebelum mereka menemui terumbu karang untuk didiami. Apabila sesuai, larva akan mencari struktur keras seperti batu untuk menetap, dan penyelidikan telah menunjukkan bahawa mereka lebih suka terumbu yang sihat dengan keadaan yang menggalakkan. Sebelum saja mereka mendap, larva bertukar menjadi polik karang dan membentuk koloni karang yang terus berkembang. Karang hanya akan membiak jika ia sihat. Jika mereka dihujani oleh tekanan seperti kualiti air yang buruk, gelombang haba marin atau aktiviti manusia yang terlampau di kawasan terumbu karang, tenaga mereka akan diarahkan kepada kelangsungan hidup dan bukannya untuk pembiakan. Untuk memastikan masa depan terumbu karang, kita mestilah memastikan terumbu karang kita sentiasa sihat supaya ia terus membiak. Para saintis umumnya bersetuju dengan 3 klasifikasi terumbu karang yang berbeza: terumbu pinggir, terumbu penghalang dan atol. Terumbu pinggir tumbuh berhampiran garis pantai di sekitar pulau dan benua. Mereka dipisahkan dari pantai oleh legun yang sempit dan cetek. Terumbu pinggir adalah jenis terumbu yang paling biasa. Terumbu karang di Malaysia adalah dari jenis terumbu pinggir ini. Terumbu penghalang juga selari dengan garis pantai tetapi dipisahkan oleh legun yang lebih dalam dan lebih luas. Pada titik paling cetek, mereka boleh mencapai permukaan air membentuk penghalang untuk navigasi. Terumbu penghalang yang paling besar dan paling terkenal adalah terumbu penghalang besar yang terletak di Australia, di kawasan
perairan Laut Pasifik Selatan, iaitu di bahagian timur Australia. Atoll ialah cincin karang yang mencipta lagun yang dilindungi dan biasanya terletak di tengah laut. Atoll biasanya terbentuk apabila pulau yang dikelilingi oleh terumbu pinggir tenggelam ke dalam laut atau paras laut meningkat di sekelilingnya. Terumbu karang adalah sebahagian daripada ekosistem yang paling terancam di planet ini. Tetapi terumbu karang boleh menyesuaikan diri dengan ancaman global jika kita memastikan ianya sihat dan mengurangkan ancaman tempatan dan mengekang pelepasan karbon dioksida untuk memperlahankan kadar perubahan iklim. Adalah dipercayai bahawa 75% daripada terumbu karang dunia ini kini terancam, dengan 90% terumbu karang akan terancam menjelang tahun 2030 dan 100% terumbu akan terancam menjelang tahun 2050 jika kita tidak mengambil tindakan daripada sekarang. Ancaman ke atas terumbu karang boleh dibahagikan kepada dua, iaitu ancaman global dan ancaman secara terus. Untuk ancaman secara global, ancaman utamanya adalah pemanasan suhu air laut dan pemutihan karang. Setengah saintis meramalkan bahawa 90% terumbu global akan mengalami pelunturan yang teruk setiap tahun menjelang 2055. Kebanyakan karang mempunyai toleransi suhu yang sempit. Apabila suhu menjadi terlalu panas, karang akan mengeluarkan alga simbiotik, iaitu lentele yang hidup di dalamnya, menyebabkan ianya menjadi putih dan kehilangan semua makanan yang penting. Walaupun karang boleh bertahan dalam peristiwa pelunturan, ia lebih terdedah kepada penyakit dan akhirnya akan mati jika gelombang haba marin berlarutan terlalu lama. Bagi kenaikan paras laut, 200 juta orang dalam komuniti pantai boleh dipindahkan jika pertumbuhan karang tidak seiring dengan kenaikan paras laut. Karang diramalkan akan berakhir di dalam air yang lebih dalam dan bermaksud ia akan menerima kurang cahaya matahari, penting untuk semua makanan mereka, dan tumbuh dengan lebih perlahan. Apabila garis pantai terhakis, batu karang juga mungkin lebih terjejas oleh air larian dan bermenapak yang tercemar daripada daratan. Bagi ribut yang lebih kuat, 200 juta orang bergantung pada terumbu karang untuk melindungi mereka daripada gelombang ribut dan ombak. Apabila suhu permukaan laut meningkat, taufan yang merosakan terumbu karang akan menjadi lebih kuat. Hujan lebat akan menjadi ribut yang juga boleh mengakis tanah pantai dan membawa lebih banyak air larian tercemar ke lautan. Sementara itu, peoksidan laut, 48% daripada pelepasan bahan api fosil diserap oleh lautan. Apabila lautan menyerap karbon dioksida, ia menjadi lebih berasid. Ini menjejaskan keupayaan terumbu karang membina rangka mereka dan membentuk asal untuk terumbu karang. Rangka yang lebih lemah juga menjadikan batu karang lebih terdedah pada penyakit dan kemudahan oleh ribut. Malah, penyelidikan menunjukkan bahawa apabila terdedah pada tahap karbon dioksida yang tinggi, batu karang berhenti menjadi produktif dan risiko pelunturannya meningkat hingga 50%. Sementara itu, ancaman secara terus pula boleh dibagikan kepada beberapa jenis, iaitu perikanan tidak mampat. 55% daripada terumbu karang dunia terjejas oleh penangkapan ikan yang berlebihan. Apabila populasi ikan berkurangan, terutamanya yang makan alga, alga boleh tumbuh tanpa kawalan, akhirnya menyekat pertumbuhan karang. Amalan penangkapan ikan yang tidak mampan boleh memusnahkan keseluruhan bahagian terumbu karang secara fizikal. Contohnya, menggunakan letupan boleh memusnahkan 64 kaki persegi terumbu dengan satu letupan. Pencemaran berasaskan tanah. 25% terumbu karang di seluruh dunia terjejas oleh air larian pertanian. Air sisa pada terumbu karang terdapat dalam pelbagai bentuk, yakni kumbahan, air larian pertanian, pembuangan sisa industri dan sebagainya. Apabila air buangan memasuki persekitaran marin, ia membawa bersamanya bahan kimia dan bakteria yang berbahaya kepada terumbu karang dan manusia. Ia juga membawa nutrien yang boleh merangsang pertumbuhan alga. Dan jika sedimen bergerak ke lautan melalui larian, ia boleh menghalang cahaya matahari yang diperlukan oleh karang untuk terus hidup. Satu lagi punca kepada kerosakan ataupun kemusnahan karang adalah kemusnahan habitat.
27% daripada terumbu karang dunia berada di kawasan yang dilindungi, tetapi hanya 6% daripadanya diurus dengan baik. Pelancongan yang tidak mampan dan pembangunan pantai boleh menyebabkan kerosakan berpanjangan pada terumbu karang. Jika laku seperti menyentuh atau berdiri di atas terumbu karang atau membina bangunan dan jalan raya untuk menutup pantai tanpa mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya, boleh merosakkan terumbu yang berusia ribuan tahun dengan serta-merta. Amalan menaiki bot yang tidak mampan seperti berlabur di terumbu juga boleh menyebabkan kemusnahan. Terumbu karang menyokong lebih 500 juta orang di seluruh dunia dengan menyediakan makanan, pendapatan, perlindungan pantai dan banyak lagi. Mereka menyediakan lebih 375 bilion dolar setahun dalam barangan dan perkhidmatan, dan walaupun hanya meliputi 0.1% permukaan bumi, ia mengandungi bilangan spesies tertinggi bagi mana-mana ekosistem selain hutan hujan. Mereka juga memainkan peranan penting dalam penyediakan perubatan. Saintis telah membangunkan rawatan untuk penyakit kardiovaskular, ulcer, leukemia, limfoma dan kanser kulit, yang semuanya daripada bahan kimia dalam tumbuhan dan haiwan terumbu. Dan lebih separuh daripada semua penyediakan ubat kanser baru memberi tumpuan pada organisma marin, kebanyakannya ditemui pada terumbu karang. Untuk memastikan orang ramai dan hidupan liar boleh terus bergantung pada khidmatan menyelamatkan nyawa terumbu karang, kita perlu mengurangkan ancaman terhadap terumbu. Jika karang dihujani oleh tekanan seperti kualiti air yang buruk, gelombang haba marin atau peningkatan penangkapan ikan yang berlebihan, tenaga mereka akan diarahkan kepada kemandirian dan bukannya pembiakan. Untuk memastikan masa depan terumbu karang, kita mesti memastikan terumbu karang sihat supaya terus membiak. Dan kita perlu melakukan ini di kawasan strategik di seluruh dunia, yang mana ini juga boleh dilakukan di kawasan terumbu karang di negara kita, Malaysia. Oleh kerana arus laut cenderung mengikut laluan yang sama, satu terumbu karang boleh disambungkan secara genetik ke terumbu karang yang lain beratus-ratus batu jauhnya. Satu terumbu karang akan menyediakan anak-anak karang, dan terumbu karang yang lain akan menyediakan rumah tempat lava menetap. Apabila satu terumbu karang terlalu diatasi oleh tekanan tempatan, ia boleh menjejaskan terumbu karang lain yang berada di kejauhan. Tetapi ketersambungan ini juga boleh menyelamatkan terumbu karang. Jika satu terumbu karang dikekalkan sihat dan dari semasa ke semasa menyesuaikan diri dengan perubahan iklim atau tekanan lain, ia boleh menyebarkan ciri-ciri yang disesuaikan dengan lebih baik itu kepada terumbu karang lain melalui pergerakan lava karang. Kuncinya ialah memastikan terumbu karang sentiasa sihat di kawasan di mana terumbu karang menyesuaikan diri dan di kawasan di mana terumbu karang yang lain diadaptasikan untuk mendap. Biodiversity merujuk kepada kepelbagaian spesies hidupan yang boleh ditemui di suatu tempat. Terumbu karang dipercayai mempunyai biodiversity tertinggi daripada mana-mana ekosistem di planet ini, malah lebih daripada hutan hujan tropika. Menduduki kurang daripada 1% dasar lautan, terumbu karang adalah rumah kepada lebih daripada 25% semua hidupan marin. Mengapa ini penting? Ekosistem yang sangat biodiversity yang mempunyai banyak spesies yang berbeza selalunya lebih tahan terhadap perubahan keadaan dan boleh menahan gangguan yang ketara dengan lebih baik. Setiap spesies memainkan fungsinya yang tersendiri dalam ekosistem terumbu karang. Setengahnya adalah herbivore dan pakar dalam memakan pelbagai jenis alga, mengelakkan karang daripada diserang oleh pesaing mereka yang berpotensi membawa maut. Yang lain seperti jerung, kerapu dan ikan pemasan lain mengekalkan populasi ikan yang lebih kecil dan organisma lain dalam keseimbangan. Di negara kita, pelbagai kemudahan disediakan sekiranya pelajar berminat melanjutkan pengajian dalam jurusan kehidupan marin, antaranya Universiti Malaysia Terengganu, Universiti Malaysia Sabah, Universiti Sains Malaysia, Universiti Melaya dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Bidang berkaitan sains marin ini sebenarnya amat luas dan turut menjanjikan kejayaan menarik sebagai tamat pengajian sama ada dalam sektor swasta maupun sektor kerajaan. Antara pekerjaan yang boleh diceburi termasuklah pensyarah, pegawai marin atau ranger laut, ahli bioteknologi marin, jurulatih scuba dan ahli geologi marin. Semoga daripada perkongsian ini dapat sedikit sebanyak membuka minda kita semua tentang khazanah terumbu karang ini. Semoga
terumbu karang kita terus kekal lestari. Sekian dari saya, terima kasih. Kepentingan terumbu karang ini sebenarnya adalah untuk kehidupan marin itu sendiri yang menjadi sumber makanan dan habitat kepada ikan selain menjadi perlindungan kepada haiwan kecil. Jadi, sebelum terumbu karang yang berada di sekitar perairan Malaysia seperti di beberapa taman laut, Pulau Tioman, Pulau Perhentian dan Sabah musnah, baiklah dipelihara dengan sebaiknya. Antara kerjaya yang boleh diceburi dalam bidang sains marin adalah seperti pensyarah, pegawai marin, jurulatih skuba dan ahli geologi marin. Sekian sahaja perkongsian daripada saya, wartawan cilik TV PSS Sekolah Kebangsaan Sungai Kelambu, Banting, Kuala Langat, Selangor. Jumpa lagi. Sayangilah terumbu karang, khazanah alam yang tak ternilai harganya. Salam ceria dan salam kebat untuk semua.